Lambat sikit ni malam ni. Okay, so dia dah rekod dah. Jadi cikgu nak pesan kalau suara cikgu putus-putus ke apa, jangan biar lama bagi tahu cikgu segeralah. Okay, Nasuha nampak tak slide cikgu? Sekejap cikgu, duduk lagi. Nampak dah cikgu. Okay. So harap nampak lah yang lain. Bila cikgu tanya Nasuha tu, cikgu harap pelajar lain pun nampak juga Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita akan mulakan dengan tajuk bab 6 ataupun bab 21 iaitu pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Jadi seperti yang cikgu kata tadi, bermula bab 6 ke belakang ni kalau kita tengok dia bermula tajuk yang agak susah lah. Kalau awak belek-belek, awak tengok dia dah agak sukar untuk difahami lah. Banyak benda yang awak kena hafal. Okay, jadi untuk tajuk ini, kita ada beberapa subtopik. Kita ada 5 subtopik. Jadi cikgu harap dalam minggu hadapan kita habiskanlah bab 6 Okay, so kalau kita tengok dalam tajuk ni kita akan tengok kita akan belajar tentang struktur bunga. Okay, kita akan buat sedikit ada aktiviti juga yang awak perlu buat berkaitan dengan bunga. Yang kedua, 21.2 pembentukan debunga dan pundi embrio. Debunga ni jantan, pundi embrio ni betina. So kita nak belajar bagaimana pembentukan debunga dan pundi embrio. 21.3 bagaimana pendebungaan dan persenyawaan berlaku. 21.4 perkembangan biji benih dan buah. Sebab bila dia berbunga maknanya dia akan jadi buah lah lepas ni. Jadi daripada buah bunga tu kita nak belajar terbentuk pula biji benih dan buah. Dan 21.5 kepentingan biji benih untuk kemandirian. Okey, kita pergi tajuk yang pertama. Sebelum tu kita tengok dia punya pengenalan dulu untuk tajuk ni. Okey, Puya Raimondai. Okey, Puya Raimondai dikenali sebagai permaisuri Andes, merupakan spesies daripada family Bromeliad. Okey, daripada family Bromeliad yang dijumpai tumbuh di kawasan pergunungan Peru dan Bolivia dengan ketinggian mencapai 3,960 meter. Pokok ni dia jenis tumbuh tinggi Okey. Kelompok bunganya muncul setelah pokok berusia antara 80 hingga 150 tahun. Maksudnya bila pokok tu dah berusia 80 hingga 150 barulah bunga dia ni muncul. Mana bunga dia ni? Ni duduk kawasan ni. Okey, bunga-bunga dia ni yang warna putih ni akan muncul bila dia dah berusia 80. Maknanya tua baru nak tubik bunga. Okey. Pokok ini menyerupai nenas. Kalau awak tengok macam pokok nenas dan dipenuhi dengan duri yang tajam. Setiap bunganya berwarna putih. Okey, ni bunga dia berwarna putih dengan anggaran lebar 5 cm. Selain itu, pokok ini mempunyai enter berwarna oranye terang. Enter ni jantan organ pembiakan jantan. Jadi pokok ni mempunyai enter jantan berwarna oranye terang bagi menarik ejen pendebungaan. Sebab apa cikgu? Sebab dekat enter tu dia menghasilkan debunga. Enter jantan tu menghasilkan debunga, gamet jantan. Jadi bila rama-rama ke burung ke, dia akan tertarik dekat warna oranye terang tu. Jadi dia akan duduk situ, nanti dia akan terbang bawa pula debunga tu jatuh ke atas bunga yang lain. Okey. Jadi ejen pendebungaan dia tu ialah burung kelicak inilah. Jadi burung kelicak ni dia suka warna oranye terang yang terdapat pada enter. Uniknya pokok ini akan mati setelah menghasilkan bunga dan biji benih untuk pembiakan. Dia tu berbunga bila umur dia, usia dia 80 tahun. Dan bila dia dah berbunga dia akan mati. Okey? Jadi unik pokok ni.
Inilah yang cikgu kata tadi, pokok Puya Raimondae deh. So kalau awak tengok ni dia macam tajir. Dan pokok dia macam pokok nenas Okey, dan ni bunga dia lah yang warna oranye dalam tu, dalam kelopak dia tu, itu ialah enter yang menghasilkan de bunga jantan. Gamet jantan tu gamet jantan de bunga. Organ dia enter deh. Okey, so kita nak tengok hari ni, kita nak masuk tajuk 6.1 struktur bunga. Okey, secara umumnya bunga merupakan organ yang paling menonjol pada tumbuhan filem Angiosperma. Angiosperma ni ialah tumbuhan berbunga lah. Kecantikan dan bau bunga yang telah berkembang bukan setakat menarik perhatian haiwan dan serangga, malah bunganya juga berfungsi dalam memastikan kemandirian spesies. Dia bila pokok tu berbunga, maknanya bunga tu menunjukkan pokok tu dia akan survive lah, dia akan survival dalam alam dia. Sebab bila dia dah berbunga, dia akan menghasilkan buah. Jadi maknanya dia dah menyambung pewarisan dia. Okey, kerana bunga mempunyai struktur pembiakan tumbuhan. Biasanya bunga mengandungi kedua-dua organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Dia kata biasanya. Maksud cikgu, kebiasaannya, kebanyakan bunga Angiosperma dia jenis ada jantan dan betina selalu. Dalam satu bunga tu dah ada jantan dan betina. Tapi ada juga, cikgu nak bagi tahu dah, tapi ada juga bunga ni jenis jantan saja. Dan ada juga bunga jenis betina saja. Macam pokok betik lah. Pokok betik ada jenis pokok betik jantan, pokok betik betina. Tapi kalau kebanyakan bunga ni dia memang dalam satu kelopak tu dia sudah ada jantan dan betina. Okey, so kita nak tengok dulu sebelum cikgu pergi kepada struktur-struktur yang lain tu, kita nak tengok dulu apa yang jantan, apa yang betina. Okey, so cikgu kenalkan dulu ni ialah rupa bunga. Sekejap lah. Okey, cikgu nak tukar jadi pen. Sekejap. Okey, so ni ialah rupa bunga. Kelopak ni kita panggil petal. Okey, awak pun belajar dalam BI kan, petals. So petal tu ialah kelopak bunga deh. Okey, kemudian ni nanti cikgu, awak ada tugasan nanti dah awak kena fahamkan betul-betul ni. Mana struktur jantan, mana struktur betina. So yang ni ialah enter. Okey, enter. Kemudian yang panjang ni ialah filamen. Okey, filamen. Jadi enter dan filamen membentuk stamen. So cikgu ringkaskan dia sebagai shaft. Orang lelaki ke dia pergi semaya di masjid. Cikgu pun nak kaitkan orang lelaki pergi semaya di masjid. So rapatkan shaft. Jadi awak ingat macam itulah. Shaft. Stamen. Okay, stamen-stamen ni ialah organ pembiakan jantan. Jadi dalam stamen tu ada enter, ada filamen. Jadi enter dan filamen membentuk organ pembiakan jantan. Kalau kita agak testis lah. Boleh? Okay, stamen membentuk enter dan filamen. Jadi awak kena ingatlah enter dan filamen ni hak jantan. Okay, manakala untuk betina pula, okay, awak kena cari yang tengah-tengah ni. Kalau paling atas tu ialah stigma. Kemudian yang panjang ni stil. Kemudian hak bekak, ni kena buka sikit kelopak bunga dia. So yang bengkak ni ovari, yang dalam ni ovule. Okay, jadi stigma, stil, ovari, ovule membentuk karpel. Jadi karpel ni apa? Karpel ni adalah organ pembiakan betina. Jadi stamen jantan, karpel betina. Kadang-kadang dalam buku ada yang guna karpel, ada yang guna pistil. Ingatlah pistil perempuan. Ada setengah buku dia guna karpel, ada setengah buku guna pistil. So karpel ke pistil ke benda sama, iaitu organ pembiakan betina yang terdiri daripada SSOO. Apa dia? Stigma, stil, ovari, ovule. Okey, boleh Okey, kemudian pada struktur bunga selain pada ada jantan, ada betina, ada petals,
Yang ni sepal. Awak lah kalau awak duduk main dengan bunga, awak suka cabut sepal ke? Okey, lepas tu yang tangkai ni kita panggil peduncle. Okey, peduncle. Boleh dah? Okey, jadi ini adalah struktur bunga. Okey, next. Kita nak pergi lagi. Okey, sekarang nanti cikgu akan bagikan slide ini kepada awak sebab nanti awak nak kena buat adalah aktiviti selepas ni. Okey, kita nak tengok satu persatu. Okey, kalau tadi awak belajar sepal ke? Kalau satu macam ni, okey, kalau satu macam ni kita panggil sepal. Tapi kalau dia berbentuk pusaran, kan kadang-kadang kan dia ada banyak ke? Dia ada banyak macam tu. Kalau dia berbentuk pusaran bulat, kalau banyak-banyak kita panggil dia calyx. Kalau satu kita panggil sepal. Tapi kalau macam ni, banyak tu kita panggil dia calyx. Kalau dia banyak. Boleh ke? Cikgu, benda ni tak ada dalam buku teks. Tapi cikgu takut awak bila baca buku rujukan ke apa ke, awak pening. Okay? Jadi ingatlah sepal tu kalau dia satu, kalau dia banyak bulat tu, kita panggil dia calyx. Jadi apa fungsi dia? Fungsi dia, ni fungsi. Melindungi kesemua bahagian bunga. Melindungi kesemua bahagian bunga. Kenapa cikgu kata macam tu? Sebab biasa awak tahu kecil-kecil ke apa ke, kalau awak cabut sepal ni, maka tercabutlah semua kelopak bunga. So fungsi dia adalah untuk pegang bunga, untuk melindungi kesemua bahagian bunga dan ciri dia biasanya berwarna hijau. Okey, fungsi dia melindungi kesemua bahagian bunga, ciri dia biasanya sepal ni warna hijau. Okey, boleh Okay, yang kedua, kalau satu kelopak kita panggil petal. Kalau satu kelopak kita panggil petal. Tapi kalau dia berbentuk bulat macam ni, banyak-banyak kelopak, kita panggil corolla. Okey, mujur bukan corona deh. Okey, kalau satu petal, kalau banyak-banyak corolla. Okey, ni ciri dia. Jadi corolla ni Tuhan jadikan dia berwarna-warni. Untuk apa? Untuk menarik ejen pendebungaan. Okey, biasanya berwarna-warni untuk menarik ejen pendebungaan. Fungsi dia apa? Fungsi dia melindungi organ jantan, melindungi organ betina, terutama dalam bunga muda yang kita panggil kuduk bunga. Kan masa dia tertutup tu, dia melindungi organ jantan dan betina. Tapi bila dia terbuka, dia dah terdedah dah. Okay, jelas kalau dia tertutup tu kita panggil kuduk bunga kan, dia tak terbuka lagi. Tapi bila dia dah terbuka, dia dah terdedah. Okay, jelas Awak kena tahu bezakan mana ciri, mana fungsi. Okay, next kita pergi lagi. Okay, cikgu dah laju dah ni. Okay, seterusnya stamen. Okay, stamen tadi kan? Ni stamen. S-A-F. Stamen terdiri daripada anther dan filament. Okey, ada sesetengah bunga, cikgu kata tadi dia memang bunga jantan je. Dia memang bunga jantan sahaja. So contoh macam bunga jenis ni lah. Okey, so mana stamen dan filament dia? So, stamen, anther dan filament dia. Okey, ni anther dia. Ni tangkai dia ni, filament. So anther dan filament membentuk stoko. Kita panggil stamen. Boleh ke? Membentuk satu struktur yang kita panggil stamen, iaitu organ jantan. Jadi apa fungsi anther? Anther ni kilang ni hak bulat-bulat ni kilang, merupakan kilang tempat untuk menghasilkan debunga. Jadi anther ni sangat penting sebab di sinilah kilang untuk menghasilkan debunga, iaitu gamet jantan. Kalau manusia sperma lah. Jadi ni macam testis lah cikgu. Anther ni dia macam testis menghasilkan sperma. So anther menghasilkan debunga, iaitu gamet jantan. Boleh? Okey. Manakala filament ni, filament ni adalah tangkai yang menyokong anther. Boleh Okey, seterusnya. Okey, ni cikgu dah bagi tahu tadi. Kalau buku awak dia panggil carpel tadi. Okey, carpel. Tapi ada juga buku dia panggil pistil. So carpel atau pistil ialah organ betina. Dan ia terdiri pada stigma, stil, ovari,
Dan ovule. Okey, jadi stigma ni, ni stigma ni tempat menerima debunga semasa pendebungaan. Mesti tak faham ni. Okey, contoh katakan contoh enter ni menghasilkan debunga. Angin pun bawa dia terbang. Bawa debunga, pak, jatuh atas stigma. Jadi jantan sudah jatuh atas betina dah. Faham ke? Jantan debunga sudah jatuh atas stigma betina. Nanti berlaku pendebungaan dah. Jadi stigma ni menerima debunga yang mungkin dibawa oleh angin, mungkin dibawa oleh serangga semasa pendebungaan. Okey, still pula menyambung stigma dengan ovari. So nampak tak? Still ni duduk tengah-tengah ni, panjang ni. Jadi still ni menyambung stigma dengan ovari. Dan dalam ovari mengandungi ovule. Okey, jelas Okey, jadi awak dah belajar tentang struktur struktur bunga yang mengandungi jantan dan betina. Okey, kita tengok lagi perbandingan antara struktur jantan dengan struktur betina dalam bunga. Okey, kita tengok dulu eksplorasi bio. Tumbuhan seperti pokok bunga lili mempunyai bunga bisex. Apa maksud dia? Maksudnya dia ada jantan dan betina. Okey, dia ada jantan dan betina selalu. Okey, iaitu organ pembiakan jantan dan betina pada bunga yang sama. Jadi organisma yang jenis ada jantan betina ni kita panggil dia hermafrodit. Okey, kita panggil dia hermafrodit. Biasakan diri awak dengan istilah-istilah. Okey, so kita tengok mana jantan betina dia, cikgu. Okey, so ini ialah enter. Okey, kemudian ini ialah filamen. So ini ialah enter dan filamen. Jadi awak ingat, ia membentuk soft. Apa dia soft? Organ pembiakan jantan. Enter, tempat menghasilkan debunga. Filamen pegang enter. Okey, jadi dia membentuk stamen, organ pembiakan jantan. Okey, yang ni pula, ni ialah stigma. Okey, ni stigma. Ni stil, panjang stil ni daripada sini sampai ke sini. Pas cikgu mana ovari ovule-nya? Ovari dia duduk dalam ni kena cari. Kena belah, buka, baru awak nampak ovari dan ovule-nya. So, ingat tadi SSOO, stigma, stil, ovari, ovule membentuk karpel atau pistil iaitu organ pembiakan betina. Okey, now kita nak tengok perbandingan antara bahagian jantan dan betina bunga. Okey, persamaan dia. Sebab bila sebut perbandingan, maknanya kena beri persamaan dan perbezaan. Jadi persamaan dia jantan ke, betina ke, kedua-duanya menghasilkan gamet. Okey, kedua-duanya terletak pada bunga lah. Okey, perbezaan dia. Okey, perbezaan kalau jantan, kita panggil dia stamen, terdiri daripada stamen. Kalau betina, kita panggil dia karpel atau pistil. Tambah selalu. Karpel atau pistil. Okay, kalau jantan, dia ada soft tadi. Mengandungi filamen dan enter. Kalau betina, dia ada SSOO, stigma, stil, ovari, ovule. Okey, fungsi bahagian jantan menghasilkan debunga. Ingatlah, fungsi bahagian jantan ni menghasilkan debunga. Debunga ni gamet dia. Kalau kita agak sperma, tapi jantan ni kita panggil debunga. Okey, kalau betina menghasilkan pundi embrio. Kalau kita agak apa dia? Ovule dia. Kalau kita agak ovum, Kalau kita agak ovum. So menghasilkan pundi embrio. Ingat dah, awak tak panggil ovum ke? Awak panggil masa form 4 oosit sekunda. Jangan lupa tu, oosit sekunda. Bila dah bersenyawa baru kita panggil ovum. Jadi menghasilkan pundi embrio, yang ni betina. Okey. Bahagian jantan mengunjur keluar dari dasar ovari
Manakala bahagian betina terletak di bahagian tengah bunga. Maknanya hak betina tadi kan duduk tengah. Okey, tapi kalau yang jantan ke dia macam terkelip ni. Dah sini ke ovari tadi. Dan dia ni macam keluar daripada bahagian ovari kalau jantan. So cikgu back balik gambar tadi supaya awak jelas. Yang ni. Awak nampak tak? Dia ni macam dah mengunjur keluar daripada ovari. Hak jantan ni. Dia mengunjur keluar daripada ovari. Yang jantan deh. Manakala yang betina ni dia memang duduk di tengah-tengah sokmo-sokmo. So nanti awak nak buat pemerhatian nanti, awak carilah yang tengah tu biasanya yang betina. Okay, yang di tepi-tepi tu semuanya adalah jantan. Okay. Dan kita cuba tengok eksplorasi bio. Dia kata bilangan stamen bunga adalah berbeza-beza mengikut spesies. Dah. Stamen ni jantan. So ingatlah bilangan jantan ni dia berbeza-beza mengikut spesies. Pokok bunga tasbih hanya mempunyai satu stamen. Cikgu pun lupa nak cari gambar. Nanti awak google je lah. Awak google, awak type pokok bunga tasbih. Nanti awak tengoklah bunga ni ke. Jadi pokok bunga tasbih ni dia hanya ada satu je jantan. Dah. Okey, pokok kaktus saguaro di gurun Sonora, Arizona mempunyai bilangan stamen paling banyak. Dia ada banyak jantan. Berapa? 3,482 stamen di dalam sekuntum bunga. Okey, maknanya nanti awak boleh google sendirilah. Awak tarik je kaktus saguaro. Cikgu pun kadang-kadang tak ingat jenis mana dah. Okey, boleh dah? Okey, so aktiviti awak ialah awak nak kena buat aktiviti ni. Okay, kita tengok dulu apakah yang awak kena buat ni. Aktiviti 6.1 membuat pembelahan bunga. Okay, maknanya awak kena carilah bunga di rumah awak dan cikgu galakkan awak guna bunga raya. Paling mudah, guna bunga raya. Kalau tak ada juga, awak cari bunga yang awak kena tengoklah. Kalau boleh bunga yang dah ada jantan betina selalu. Cikgu rasa Morning Glory pun dia ada jantan betina. Tahu Morning Glory yang kembang pagi tu. Okay. Cikgu nak awak carilah. Kalau tak ada tu minta dengan jiran ke. Boleh tak saya nak buat eksperimen bio. Kalau boleh guna bunga raya deh. Bunga raya yang 5 kelopak tu. Jangan bunga raya gembok-gembok banyak tu cikgu tak say. Okay, so kita nak buat pembelahan bunga. Kemudian melukis dan melabel struktur bunga. Tak payah lukis. Yang ni cikgu tak nak. Melukis ni tak nak. Kita nak tampal terus bunga tu. Kemudian awak nak kena melabel struktur bunga dan fungsinya. Okey, dan bahan yang dia guna pun hibiscus iaitu bunga raya. Okey, caranya ialah sediakan sekuntum bunga raya yang segar dan bersaiz besar. Kenal pasti bahagian sepal, petal, stamen, karpel dan peduncle. Potong secara berhati-hati bunga tersebut dalam keratan membujur dari peduncle hingga stigma dengan menggunakan scalpel. Lagu mana tu cikgu? Lagu ni. Awak ambil pisau, awak potong daripada atas, hati-hati, potong tengah potong tengah sampai peduncle. Dan awak buka dia. Boleh? Awak buka dia dah. Okey. Kemudian kenal pasti dan perhatikan struktur dalaman seperti stigma. Cikgu tak nak macam ni. Cikgu terus nak awak tampal. Awak buka bunga tu. Buka bunga tu jadi 2. Kemudian awak tampal pada kertas A4. Kalau tak ada kertas A4, kertas garis pun tak apa. Kemudian awak selotip lah. Buat macam yang awak buat daun hari tu. Okey, awak kata nanti cikgu dia kering lah. Kering kalau awak tampal betul-betul, dia akan kering yang tak terjejas tu. Okey? Kemudian awak tampal, kemudian cikgu nak awak buat apa? Ni yang awak nak kena buat. Label struktur, label nama-nama tadi, struktur, stamen, anther filament, awak label nama semua guna pen merah. Okey? Kemudian awak nak tulis ciri berwarna hijau lah, apa semua tak ada. Kalau berbentuk putaran, nama dia kalix apa semua tu. Kalau ciri guna pen biru dan fungsi dia guna pen hitam.
Cikgu kalau saya tak ada pen biru, tak apa, gantikan dengan pen hijau, purple ke apa. Asalkan berwarna lain. Boleh Label struktur nama pen merah, ciri pen biru, fungsi pen hitam. Kenapa? Ada sebab, nanti cikgu terangkan nantilah. So ini adalah tugasan PBD awak. Okay, boleh Okay, sama macam yang abang-abang ni dah buat. Ni pelajar cikgu dulu lah ni. Ni dah jadi doktor dah ni habis ni. Tengah tahun 3 kot. Medik deh. Okay, so cikgu nak awak buat macam ni lah. Tampal, kemudian belah betul-betul. Kemudian labelkan. Okay. Okay, now kita tengok soalan Okay, kita tengok soalan. Sebenarnya kalau awak tak buat pun sebenarnya awak boleh menjawab. Namakan organ pembiakan jantan. Yang kedua, namakan organ pembiakan betina. Nyatakan satu ciri yang ada pada petal. Apakah kesan ciri tersebut dengan fungsinya? Nombor 3, terangkan kedudukan stamen pada bunga raya. Ingatlah stamen kan duduk di tepi tadi. Apakah kepentingan kedudukan itu? Okey, kita tengok jawapan. Namakan organ pembiakan jantan. So jantan ialah soft. Okey, so stamen terdiri pada anther dan filamen. Nyatakan, namakan organ pembiakan betina. SSOO. Apa dia? Scarpel atau pistil yang terdiri pada stigma, steel, ovary. Cikgu kalau saya tak tulis ovule tak apa. Stigma, steel, ovary, ovule. Stigma, steel, ovary. Okey. Yang kedua, nyatakan satu ciri yang ada pada petal. Ciri kan cikgu dah bagi tadi. Ciri dia berwarna terang, berwarna-warni. Apa kaitan ciri tersebut? Kenapa dia warna-warni? Kenapa warna dia terang? Untuk menarik perhatian ejen pendebungaan. Okey, soalan 3, terangkan kedudukan stamen pada bunga raya. Kedudukan stamen adalah di tepi, di tepi dan dia biasanya berada di bawah stigma. Betul tak? Kan ni stigma. Okey, ni stigma duduk tengah. So biasanya stamen ni dia duduk sini. Okey, dia stamen ni dia macam ni. Di hujung ni ada anther. Kan? So biasanya dia duduk di tepi kiri kanan dan dia biasanya di bawah stigma. Okey, di bawah stigma. Supaya apa? Supaya debunga yang dibawa oleh ejen pendebungaan jatuh daripada stamen akan melekat pada permukaan stigma. Cikgu kata apa tadi? Cikgu kata bila dia bawa terbang, dia akan jatuh atas. Dia akan jatuh pada stigma. Okey, mungkin dia dibawa oleh angin, mungkin dia dibawa oleh serangga lah. Okey. Okey, kita pergi kepada praktis formatif 6.1 Okey, praktis formatif 6.1. Rajah di bawah menunjukkan struktur bunga. Labelkan bahagian A hingga F. Okey, so A ialah anther. Okey. B ialah petal. Cikgu kenapa panggil petal bukan corolla? Sebab dia tunjuk satu. Sebab dia tunjuk satu kelopak. So petal. Okey. C, cikgu tak nampak ni. C ialah filamen. Okey, filamen tu tangkai yang memegang anther. Okey, D betina kan? Stigma. E, ovary. Dan F yang warna hijau ni ialah sepal. Okey, sepal. Okey, dapat Okey, B. Nyatakan fungsi A hingga F. Okey, fungsi A hingga F. So, A ialah anther. Anther ni mempunyai pundi debunga yang mengandungi debunga. Awak pun tengok. Apa pula mikrospora? Nama lain untuk debunga. Jadi awak kalau awak nak panggil debunga pun boleh. Nak panggil mikrospora pun boleh. Okey, debunga betul, mikrospora pun betul. Apa dia cikgu debunga, mikrospora ni? Ini ialah gamet jantan. Anther mengandungi gamet jantan iaitu debunga atau mikrospora. Okey, petal. Petal ni biasanya berwarna-warni, berwarna terang untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Okey, C ialah filamen. Filamen ni ialah tangkai yang memegang anther. Okey, D
di stigma tempat berlakunya pendebungaan. Sebab nanti debunga jantan ni akan jatuh atas stigma. Okey, E, ovari. Dalam ovari ada oviul. So fungsi dia organ pembiakan betina. Okey, ovari ni ialah organ pembiakan betina sebab di dalamnya ada pundi embrio dan ovule. Okey, F, sepal. Cikgu kata tadi kalau awak cabut satu sepal, tercabut habis bunga awak. So fungsi dia melindungi bunga pada peringkat kuduk. Masa tertutup tu kita panggil kuduk bunga. Okey, soalan 2. Mengapakah stamen dan karpel dikatakan sebagai organ pembiakan tumbuhan berbunga? Stamen tu jantan deh. Karpel betina. Kenapa dia ni adalah organ pembiakan tumbuhan berbunga? Sebab enter menghasilkan gamet jantan debunga atau mikrospora. Manakala karpel menghasilkan pundi embrio yang kita panggil betina. Okey, bandingkan organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina bunga dari segi nama, struktur yang membentuknya dan fungsi. Okey, dia suruh banding pula. Okey, nama stamen. Berapa jantan? Kalau betina karpel atau pistil. Awak bubuh selalu. Dua-dua cikgu nak. Okey, struktur yang membentuknya shaft. Filamen dan enter membentuk stamen. Okey, kalau betina stigma, stil, ovari. Fungsi jantan menghasilkan debunga. Fungsi betina menghasilkan pundi embrio. Okey, kita pergi sikit lagi. Okey, masih ada masa lagi. Cikgu pergi 6.2 and then cikgu stop lah. Okey, cikgu akan ajar sehingga insya-Allah muka surat 118. Okey, kita pergi kepada pembentukan debunga dan pundi embrio. Semalam ni maybe cikgu tak akan pergi pundi embrio lagi. Cikgu takut opening. Semalam ni kita akan pergi debunga dulu. Okey, debunga ni ialah kita nak belajar pembentukan jantan. Kalau kita kat dalam manusia, pembentukan sperma. Okey, nak belajar tentang bagaimana sperma ni terjadi. Okey, semalam ni jantan dulu. Okey, pembentukan debunga dalam enter. Okey, bahagian bunga yang menghasilkan debunga, okey, ialah enter. So kalau kita perbesarkan gambar enter ni, ni enter ni sebenar. Dalam enter ni rupa-rupanya ada macam ni. Kan tadi bunga raya tadi, bunga tadi awak tengok macam ni kan, ni filamen. Macam ni kan enter tadi kan? Tu je lah awak nampak. Tapi bila cikgu besarkan, rupa-rupanya dapat macam ni. Rupa enter. Jadi bahagian bunga yang menghasilkan debunga ialah enter. Okey. Semasa perkembangan enter, sekelompok tisu turut tumbuh di dalam setiap lobul untuk membentuk 4 pundi debunga. Jangan pening. Macam ni je. Dalam enter, cikgu buat bahasa mudah deh. Dalam enter ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 pundi debunga. Hafal gitu je. Tengok pening-pening. Dalam enter ni ada berapa? Dalam setiap enter. Kalau bunga tu ada 10 enter, maknanya 10 kali 4, ada 40 pundi debunga. So dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi dalam setiap enter ada 4 pundi debunga. Okay, sebab dia menghasilkan debunga, so dia ada 4 pundi debunga. Di dalam setiap pundi debunga pula terdapat beratus-ratus sel induk debunga. Jadi di dalam hak ni ada beratus-ratus sel induk debunga. Gapo cikgu sel induk debunga? Maknanya daripada sel induk. Induk tu hak asal. Sel induk debunga nanti dia akan berkembang jadi debunga. Okey. Sel induk hak asal tu. Sel induk debunga atau juga dipanggil sel induk mikrospora. So mana cikgu? Awak nampak tak? Ni lah pundi debunga. 1, 2, 3, 4 pundi debunga. Dalam pundi debunga awak nampak dah ni beratus-ratus sel induk mikrospora atau sel induk debunga
yang diploid. Sebab apa diploid? Sebab dia masih lagi mitosis. Dia menghasilkan mitosis. Dia buat mitosis. Bukan menghasilkan dia buat proses mitosis. Apa cikgu proses mitosis? Dia membahagi dua sampai dia jadi beratus-ratus sel induk debunga 2N. Diploid. D ni 2N. Okay. Dia membahagi semua dua sampai jadi beratus-ratus. Okay, now macam mana rupa debunga sebenarnya? Okay, untuk setiap debunga, rupa debunga ni sperma lah kalau kita kak. Kalau manusia ni sperma. So sebenarnya rupa debunga ni berbeza-beza. Kalau bunga lili ni ada bunga dia bentuk macam tu. Rupanya tu jantan dia. Kalau bunga morning glory, kembang pagi tu, ni rupa debunga dia. Kalau bunga matahari, cuba awak tengok bunga bentuk debunga jantan dia macam bentuk matahari juga. So ingatlah debunga-debunga ni ialah gamet jantan. Okey, sambung lagi. Okey, nombor 2. Okey, tadi baru cerita nombor 1. Sel induk mikrospora. Okey, tadi ada beratus-ratus. Cikgu pun ambil seekor, cikgu ambil 1. Dia ada beratus-ratus, cikgu ambil 1 je. Sel induk mikrospora akan membahagi secara meiosis. Dia melakukan secara meiosis. Bila sebut meiosis, dia akan buat meiosis 1, menghasilkan 2 sel anak. Kemudian dia buat meiosis 2, meiosis 2 menghasilkan 4 sel anak. So lalu terhasillah 4 sel mikrospora. Nampak? Sebab dia buat meiosis 1 dan 2. So terhasillah 4. Mana cikgu 4? 1, 2, 3, 4. 4 ni kita panggil dia dalam bentuk tetrad. Jadi nama dia apa? Nama dia mikrospora. Maknanya dia dah jadi debunga dah. Atau mikrospora. 4 sel mikrospora ini disebut sebagai tetrad. Sebab dia ada 4. Setiap sel dalam tetrad, nanti setiap seekor ni, setiap sel ni akan berkembang membentuk debunga. So bila dia berkembang, kita panggil proses mitosis. Dia pun berkembang. Setiap sel ni, setiap satu ni berkembang jadi debunga. Setiap satu ni berkembang jadi debunga. Setiap satu ni berkembang jadi debunga. Maksud cikgu, tadi dia ada beratus-ratus mikrospora, cikgu ambil seekor je. Cikgu ambil 1 tu jadi 4. Bayanglah kalau dia ada beratus-ratus, tak tahulah, daratlah 4. Beratus-ratus, darat 4. Tak tahu dapat berapa juta, million debunga. Sebab tu pada satu pokok tu dia ada bunga banyak tu. Faham dah? Okey, kemudian nukleus. Ni nukleus warna hitam ni. Jadi kemudian nukleus dalam debunga akan membahagi secara mitosis pula. Okey. Nukleus dalam ni akan membahagi pula secara mitosis. Kalau mitosis dia menghasilkan 2 sel anak. So maka jadilah 2 nukleus. Bila cikgu sebut sel anak, awak jangan fikir nak jadi anak nanti. Bukan anak. Maksud cikgu akan jadi sel anak tu maksudnya jadi sel. So kalau misalnya nukleus ni membahagi secara mitosis, maka daripada 1 dia akan jadi 2 nukleus. Maka terhasillah nukleus penjana dan nukleus tiup. So setiap sel ni setiap satu debunga ni dia akan ada 2 nukleus. Iaitu nukleus tiup dan nukleus penjana. Nukleus tiup, nukleus penjana. Nukleus tiup, nukleus penjana. Nukleus tiup, nukleus penjana. Maknanya dalam satu butir debunga, dia ada 2 nukleus, iaitu nukleus tiup dengan nukleus penjana. Dinding kantung debunga yang tebal dan kalis air akan pecah apabila debunga matang. Jadi kalau tengok ni dindingnya sangat kalis air, tebal dan dia akan pecah apabila debunga matang. Jadi bila dia pecah terbuka tu, maka debunga akan dibebaskan dan jatuh atas stigma. Okey? Okey. Kemudian nanti cikgu nak buat balik baca semula dah. Ni cikgu ada bagi peringkat-peringkat. So dia bermula dengan ada 4 pundi embrio. Boleh? Dalam enter ada 4 pundi embrio.
Mengarut dah cikgu. Ada 4 pundi ada 4 pundi debunga. Sorry deh sebab Tino pun panggil pundi juga. Cikgu ulang sekali lagi. Dalam enter jantan ada 4 pundi debunga. Dalam setiap satu pundi itu pula ada beratus-ratus sel induk debunga 2N. Okay, dalamnya ada beratus-ratus sel induk debunga atau kita panggil sel induk mikrospora. Kemudian cikgu ambil satu je sel induk debunga tu. Kemudian sel induk debunga menjalani meiosis 1 dan meiosis 2. Lalu terhasillah 4 sel yang tetrad. 4 sel mikrospora yang tetrad. Okey. Kemudian satu daripada ni setiap satu tu akan berkembang secara mitosis, lalu terhasillah butir debunga yang di dalamnya setiap satu tu nukleus dia akan membahagi secara mitosis, lalu terhasillah butir debunga mikrospora ataupun kita panggil debunga atau mikrospora yang di dalamnya ada 2 nukleus, iaitu nukleus penjana dan nukleus tiup. Okay, so cikgu harap awak malam ni awak terus ulang kaji baca selalu deh. Sebab debunga ni mudah sangat untuk hafal. Okey, dan last sekali kita tengok eksplorasi bio tumbuhan dalam filem gimnosperma. Seperti pokok pine dan fir tidak mempunyai bunga. Okey. Awak rasa tak kalau tadi angiosperma pokok berbunga. Kalau gymnosperma jenis pokok tak berbunga. Angio pokok berbunga. Kalau gymnosperma pokok tak berbunga. Walau bagaimanapun tumbuhan ini menghasilkan debunga melalui struktur yang dipanggil kon. Okey. Ni kon biji benih dia. Oh, ni cikgu rasa awak pernah jumpa kadang-kadang ada dekat rumah awak tanam pokok ni. Jadi rupanya dalam kon ni ada debunga. Ada jantan di dalam ni. Terdapat 2 jenis kon iaitu kon debunga yang merupakan cikgu tukar pada. Dia ada 2 dah. Ni. Yang ni dia ada 2 kon. Kon debunga ni jantan. Dah. Kon biji benih ni betina. Maknanya pokok ni dia jenis ada jantan betina. Cuma dia tak berbunga. Dia ada kon. So kon biji benih betina, kon debunga jantan. Kon debunga mempunyai struktur seperti sisik yang menghasilkan debunga. Nampak? Seperti sisik ni yang menghasilkan debunga jantan. Sebatang pokok biasanya menghasilkan kedua-dua kon iaitu kon debunga dan kon biji benih. Okey, so cikgu berhenti setakat ni dulu. Jadi tugasan awak ialah esok pagi-pagi keluar daripada rumah cari bunga dan terus buat bila siap semua-semua. Siap dah, barulah snap gambar hantar ke cikgu dah. Dan apa-apa tugasan awak cikgu akan kutip bila buka sekolah. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita berakhir? Cikgu kalau tak ada pokok bunga raya, guna pokok bunga lain boleh ke cikgu? Boleh, tapi pastikan bunga tu dah ada jantan betina. Dah? Boleh bunga apa-apa pun. Kalau paling lekeh sangat-sangat pun pokok morning glory, pokok lili. Cuma awak kena perhatilah, awak kena tengok ada jantan betina dah. Okey, ada lagi nak tanya? Okey, so kalau tak ada kita boleh berhenti sini lah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Esok keluar daripada rumah tu, jalan-jalan lah keliling rumah awak. Yang tak ada buku digital tu tolong bagi tahu dah, segera dah. Cikgu, Ya. kan bunga tu kita belah jadi separuh-separuh kan? Kena tampar dua-dua ke tampar satu je? Tanpa dua-dua lah.